Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira bayna yaday as-sa'ah fa'adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qudwatina wa uswatina Muhammad ar-rahmatil muhda wa ni'matil musda wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa lah amma ba'. Yang dihormati Jawatan Kuasa Surah Ad-Diniyah, Ustaz Faizal, Mudir Tahfiz Ad-Diniyah, tuan-tuan haji, muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita kembali untuk kita menyambung pembacaan kitab Bidayah wa Nihayah daripada Imam Ibn Katsir rahimahullah. Baik. Hadis seterusnya yang diletakkan di bawah tajuk kubur dijadikan masjid daripada Imam Ibn Katsir rahimahullah menyebut bahawa Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal bayani sihra wa shirarun nas alladhi tudrikuhumus sa'ah ahya'a walladhina yattakhiduna kuburahum masajid. Sesungguhnya kepandaian bicara itu punya daya tarik, dan sejahat-jahat manusia adalah mereka yang masih hidup sewaktu terjadinya kiamat, dan mereka yang menjadikan kubur sebagai masjid. Baik. Dalam hadis ini Nabi SAW sebut tentang 3 perkara. Iaitu yang pertama Nabi sebut inna minal bayani sihra. Sesungguhnya kepandaian bercakap ini, kepandaian berbicara ini merupakan satu daya tarik, ataupun terjemahan mudah kita sihra ni, sihir lah tuan-tuan. Dia macam sihir. Dia boleh memukau orang dengan kepandaian bercakap ni. Kerana walaupun seseorang tu kadang-kadang dia ni taklah pandai mana, tapi dia pandai bercakap, dia akan menyebabkan orang terpegun pada dia dan orang percaya pada cerita dia. Kadang-kadang kita dengar cerita daripada penagih dadah ni tuan-tuan, wih dahsyat tuan-tuan. Kita biasa, kalau biasa buat program dengan penagih dadah ni tuan-tuan, kena hati-hati tuan. Saya biasa dulu buat program dengan penagih dadah. Yang menjaga pusat ni, dia kata orang menagih dadah ni kalau suruh jual peti sejuk dekat orang Eskimo pun laku. Maknanya orang Eskimo tu duduk sejuk dah, tapi kalau suruh jual peti sejuk kat orang tu pun boleh laku. Sebab apa? Sebab orang-orang ni dia pandai bercakap kan. Dia pandai pusing cerita. Kadang-kadang kita lepas habis program ni dekat kita, ustaz, saya ni ustaz, dia punya cerita tu kita, kalau orang tak bagi tahu kita dia ni memang kita percaya dah cerita dia tu. Dengar cerita, dia ni cerita kena kerja bank dulu apa semua, hidup bagus, lepas tu tiba-tiba tipu musibah lah apa. Kita dengar pun je macam kesian abang ni lah, nak kena bantu. Tu bila cakap dengan akak tu kata, dia kena buang bank sebab merisap gam rasa ke tempat kerja. Memanglah kena buang kerja, kena buang bank. Kita dengar tu macam ni kepandaian bercakap tuan-tuan. Kepandaian bercakap. Termasuk juga orang berniaga kan. Orang berniaga ni, orang yang kadang-kadang dia buat presentation business ni. Dia ni ada ilmu pitching ni. Dia pitch tu dia cakap sikit je, tapi kita boleh dengar macam meyakinkan lah apa dia cerita ni kan. Sebab tu business pitching ni dia ada satu kaedah yang kena belajar. Dia kadang-kadang tidak perlu lama cakap ni. Ada orang yang dia bercakap lama, tapi dia akhirnya dia tidak berjaya meyakinkan orang. Tapi ada orang yang dia bercakap sekejap dengan teknik yang betul, dia berjaya meyakinkan orang. Saya belajar dulu, dia kata ada orang yang berjaya meyakinkan satu projek yang nilai dia jutaan ringgit, tuan. Dia kata daripada berapa lama tempoh diyakinkan CEO ni nak approve projek dia ni, berapa lama? Kita mungkin kata 10 minit kot, 15 minit kot, kita kata pendek. Tak, dia kata tak. Daripada masuk lift sampai keluar lift je. Dia pandai cerita, apa semua, kenapa dia kena buat projek ni. Akhirnya orang boleh approve dia. Ni kepandaian bercakap ni, dia sihra, dia daya penarik. Siapa yang mempunyai daya percakapan, pandai bercakap ni, dia mudah untuk mempengaruhi orang ramai. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok ahli politik
memang mereka ni kena pandai bercakap lah. Kalau tidak pandai bercakap, dia tidak akan dapat mempengaruhi orang ramai. Sebab tu lah tuan-tuan tengok, satu dunia ahli politik ni memang pandai bercakap. Pompang. Bagi mikrofon, bagi speaker corong satu, bagi lori ke, bagi apa kat pasar malam ke, kat kedai makan ke, dia boleh bercakap. Dalam parlimen dia boleh bercakap. Tapi buat kerja, ni nombor dua mencerita. Buat kerja belum tentu orang boleh buat. Macam tu kat tuan-tuan, kita tengok kat pejabat pun gitu kat kadang-kadang kan. Tengok kadang-kadang yang bukan main bercakap dalam mesyuarat ni, kita ni kena buat begini, visi kita ni kita nak capai target kita ni, kena ada plan dia apa semua. Dia cerita ni bukan main. Tapi bila time buat kerja dia hilang. Tak ada. Yang buat kerjanya orang bawah. Nanti bila ujung sekali baru dia muncul balik. Minta report ni, baru dia muncul balik, dia present kat bos. Biasa ni begitulah, pandai bercakap. Dan kita kena ingat juga bahawa orang yang bercakap tapi dia tidak buat ini adalah kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Kena hati-hati. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bercakap tapi dia tak buat. Ni kena hati-hati. Yang paling banyak bercakap dia kena hati-hati. Sebab apa? Sebab bercakap ni memang sedap tapi dia akan jadi ujian pada kita. Bercakap ni mudah tuan-tuan. Kita menasihati orang mudah, kena kita baru kita tahu. Orang kita susah kata-kata, sabarlah, ini ujian Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita. Ujian ni Allah Taala nak ampunkan dosa kita, nak naikkan darjat. Kena ke orang pandai ada nasihat, kena ke diri sendiri menggelupur tuan. Dia pun tak tahu. Jadi macam orang kena histeria. Ni memang percakapan ni satu benda mudah tapi dia adalah suatu benda yang susah untuk kita jaga. Dan percakapan ni juga kalau tidak pandai dijaga, dia menyebabkan seorang tu terjerumus ke dalam neraka. Ada hadis yang disebut bahawa ada orang yang masuk neraka selama puluhan tahun. Kesalahan dia apa? Kerana ada perkataan-perkataan yang diucapkan. Perkataan-perkataan ni mungkin dia ni mempersendakan agama ataupun dia buat lawak benda yang tidak sepatutnya, menyebabkan perkataan dia tadi menyebabkan dia masuk dalam neraka. Maka kita kena hati-hati dalam bab perkataan-perkataan yang kita tuturkan. Bahkan lebih bahaya sekali hari ini, kita mungkin jarang menuturkan perkataan-perkataan tak elok. Orang ni kadang-kadang di dunia realiti, kita jumpa dia ni pendiam, dia ni tak pandai bercakap pun, tak bersembah sangat, jumpa diam. Tapi kalau kita tengok dia punya Facebook dia punya Twitter dia, dahsyat. Semua orang dia hentam. Kalau tengok asal ada berita kontroversi, nama dia naik dulu kat situ. Ni nama dia dah komen dulu, awal betul dia komen. Komen kalau bahasa yang indah tak pula, ni komen dengan bahasa-bahasa yang tidak enak dibaca kan. Ni bahaya. Ni kata-kata ni akan menyebabkan kita akan menyebabkan kesusahan kita di hari akhirat nanti. Dan kepandaian bercakap ni tuan, kalau boleh, kalau kita ni ada anak-anak, bagi dia expose, biar dia belajar untuk bercakap depan orang ramai ni. Ini satu benda yang bagus untuk self development, pembangunan diri. Kerana kadang-kadang saya biasa temu duga pekerja, kita tengok budak-budak ni, kadang-kadang dia kelulusan akademik dia bagus, dia ni belajar pandai. Tapi bila kita interview dia tu, menyebabkan kita tak yakin dia ni betul belajar pandai ke tak ni. Kadang-kadang kita tahu dia pandai, cuma dia tak pandai nak cerita balik, nak mengucap. Suruh cerita pasal diri sendiri pun tak reti. Cerita interview masih cerita hobi, kesukaan, makan kegemaran nasi goreng. Ini bukan nak berkenalan dengan girlfriend ni, nak interview kerja. Dia kena ada teknik dia lah cakap kan. Dia bila ada teknik yang betul apa semua ni, dia akan menyebabkan orang yakin. Betul, saya tengok kadang-kadang kebanyakan budak-budak ni yang tidak dapat pekerjaan ni bukan sebab tak pandai, dia pandai, tapi dia punya keyakinan diri tu tak ada. Keyakinan diri ni kena latih bercakap depan orang ramai, belajar. Bila dia yakin dia boleh bercakap, maka dia akan mampu untuk kembangkan diri dia dengan lebih baik. Kemudian wasyarrun nas alladhi tudrikuhumus sa'ah, dan sejahat-jahat manusia adalah waktu mereka terjadinya kiamat, manusia yang hidup waktu kiamat. Ini saya rasa kita pernah baca hadis sebelum ni. Kita akan baca hadis nanti. La taqumus sa'ah illa ala syirarin nas. Ni riwayat Ibn Abdullah bin Mas'ud daripada Imam Ahmad. Kiamat hanya akan dialami oleh orang-orang yang jahat sahaja. Manusia yang betul-betul jahat sahaja yang akan berhadapan dengan dahsyatnya kiamat. Kita orang yang beriman ni pasti tidak akan bertemu dengan dahsyat kiamat ni, tak akan bertemu. Walaupun seorang itu mempunyai iman sebesar zarah, pasti dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dulu sebelum berhadapan dengan kiamat. Kerana selayaknya orang yang berhadapan dengan kiamat ni tuan-tuan, orang yang paling dahsyat sekali, paling jahat sekali, dan mereka ni tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak kenal Allah Subhanahu wa taala langsung.
mereka tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, sebut Allah Taala pun tak kenal, maka mereka ni nanti dia kiamat ni tuan-tuan, dia tidak akan jadi tiba-tiba jadi kiamat, tiba-tiba jadi kiamat, tidak. Lepas berlaku satu peristiwa dia akan tenang balik. Lepas berlaku satu peristiwa dia akan tenang balik. Sehinggalah bila tenang ni orang ingat, oh macam tak ada apa rupanya, macam okey, macam biasa. Sebab itulah kiamat ni dia akan berlaku baghtah, dia akan berlaku secara tiba-tiba, secara mengejut. Orang rasa macam dah okey kot, macam dah tak ada apa, tiba-tiba kiamat berlaku. Waktu tu orang yang beriman telah meninggal dunia, dan manusia yang ada ni bila yang beriman, walaupun yang sebesar zarrah dalam hati dia iman pun meninggal dunia, maksudnya memang tidak ada orang yang beriman langsung. Yang tinggal atas muka bumi ni memang orang yang jahil, yang tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka ni dah sejahat-jahat manusia, yang dari riwayat lain sebut bahawa mereka ni akan jadi macam binatang, bersetubuh seperti mana binatang, tak reti malu, tunjuk depan orang ramai, seperti mana kalau kita tengok kucing dan sebagainya, macam binatang. Macam itulah juga manusia akhir zaman nanti, yang tak reti malu, yang dah macam binatang, mereka ni akan berhadapan dengan dahsyatnya kiamat. Dan dahsyatnya kiamat ni bukan main-main, kerana bila kita baca surah-surah yang terakhir daripada Al-Quran, juzuk 30 tu semua cerita berkaitan dengan kiamat. Dan Nabi SAW ni, kalau kita baca Syama'il Muhammadiyah, uban Nabi ni hanya ada beberapa helai saja, tak banyak uban Nabi SAW. Walaupun Nabi SAW tu hidup sampai umur 63 tahun, tetapi uban Nabi SAW ni tidak banyak, hanya beberapa helai saja. Banding kita, kadang-kadang kita umur tak sampai 60 pun rambut beruban. Saya ada kawan seorang, baru tak jumpa, umur dia lagi muda dari saya. Saya ingat umur dia baru 30 macam tu kot, 31, 32 macam tu. Baru tak jumpa berapa tahun. Jumpa baru ni, tengok rambut beruban lah. Dahsyat ni, buat keturunan kadang-kadang. Tapi Nabi SAW uban dia tak banyak. Dan Nabi kata uban yang tidak berapa banyak ni keluarkan apa? Ketika turunnya ayat-ayat berkaitan dengan kiamat. Bila Nabi SAW dengar dengan kedahsyatan kiamat, beratnya kiamat ni, menyebabkan Nabi keluar uban daripada rambut dia, nampak tuan. Kerana dahsyatnya kiamat. Gunung-gunung berterbangan, bumi dan bintang berlaga di antara satu sama lain, langit dan bumi digulung dan sebagainya. Kedahsyatan ni hingga kan orang yang pada waktu tersebut mengandung automatik akan tergugur. Orang yang sedang menyusukan anak akan meninggalkan anak dia. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, ayat tu. Cerita pasal yauma yafirrul mar'u min akhihi, seorang tu akan tinggalkan saudara dia, wa ummihi wa abihi, mak ayah dia akan tinggal, wa sahibatihi wa bani, sahabat dia dan juga anak pinak dia akan tinggalkan. Pak dua tu orang tak fikir lain dah. Orang fikir nak selamatkan diri sendiri saja. Kerana apa? Kerana kedahsyatan kiamat pada waktu tersebut. Bahkan kita tak perlu tengok kiamat pun, kita tengok peristiwa-peristiwa bencana alam yang berlaku dalam dunia ni, kadang-kadang memang pada waktu bencana alam seperti tsunami, gempa bumi dan sebagainya pun ada orang memang tak sempat nak selamatkan ahli keluarga dia. Dia terpaksa melarikan diri dia, tinggalkan ahli keluarga dia masing-masing. Kerana apa? Kerana kedahsyatan pada waktu tersebut, semua orang fikir nak selamatkan diri masing-masing. Apatah lagi bila dahsyatnya kiamat nanti, matahari dan bintang ini berlaga, gunung-gunung ni berterbangan di antara satu sama lain seperti mana kelkatu, maka benda ni kita tak boleh bayang pada kita. Maka kedahsyatan pada hari tersebut selayaknya dilihat oleh syirarun nas, manusia yang paling jahat sekali atas muka bumi ni. Kenapa mereka ni disebut sebagai syirarun nas, sejahat-jahat manusia? Kerana mereka ini manusia akhir zaman, betul-betul akhir zaman ni, ada penghujung ni. Mereka ini sempat berhadapan dengan zaman Dajjal. Mereka sempat dengan zaman Al-Mahdi. Mereka sempat dengan turunnya Nabi Isa AS. Mereka sempat dengan Ya'juj Ma'juj. Mereka nampak peristiwa-peristiwa ni depan mata mereka. Tapi mereka menunda-nunda keimanan. Nantilah dia beriman. Padahal mereka nampak Nabi Isa AS turun. Mereka nampak peristiwa Dajjal. Mereka nampak peristiwa yang disebut dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi berlaku depan mata mereka. Tapi mereka menunda-nunda keimanan. Mereka tahu ada orang yang beriman. Ada orang yang pada waktu tersebut bila nampak peristiwa segini, dia akan menjadi orang beriman. Antaranya yang disebut sebagai mereka yang beragama Nasrani. Disebut dalam hadis yang kita baca tadi sebelum ni, bahawa ketika turun Nabi Isa AS, orang-orang Nasrani ni yang beramal dengan ajaran mereka akan ikut Nabi Isa AS. Kerana mereka nampak daripada apa kitab mereka baca, daripada bila turun Nabi Isa AS, Nabi Isa AS pula mengikut syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, memimpin umat mengikut syariat Nabi Muhammad SAW, mereka beriman. Tapi ada di antara manusia yang nampak peristiwa-peristiwa ni depan mata mereka, mereka tak beriman. Mereka kata nanti dulu, hinggalah peristiwa
munculnya matahari terbit daripada sebelah barat yang kita pernah bahas sebelum ni, maka ketika tu iman tak diterima lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikan tidak diterima lagi, taubat tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka yang dalam keadaan kafir ni akan terus berada dalam keadaan kafir, dan bila orang beriman mati, mereka akan terus dalam kekafiran dan hidup dalam keadaan mereka yang keadaan yang dahsyat sekali ni. Maka ketika itulah kiamat akan menemui mereka. Kemudian yang ketiga Nabi sebut walladzina yattakhiduna quburahum masajid. Mereka yang menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Baik. Yang dimaksudkan kubur sebagai masjid ni bukanlah dengan maksud literal yang kita kata mana dalam masjid ada kubur. Tidak, bukan begitu. Bukan macam ialah kita ni biasalah kawasan-kawasan kita ni masjid ada kubur, bukan maksudnya begitu. Tetapi ada yang golongan yang mentafsir secara literal, secara makna yang terus, tanpa tafsiran daripada para ulama. Dia kata haram, daripada hadis ni kata haram buat kubur kat masjid, kat kubur dia kata, ataupun buat kubur kat masjid, ataupun masjid letak kat kubur. Masjid letak kat kubur lah kita kan. Kat kampung-kampung kita biasalah tuan-tuan kan, buka pintu tingkap masjid nampak kubur, itu biasa, itu tidak ada masalah tuan-tuan. Yang dimaksudkan dengan yang Nabi SAW larang ni, menjadikan kubur sebagai masjid ni adalah dijadikan kubur tu sebagai tempat ibadat, melakukan perkara-perkara khurafat, melakukan perkara-perkara syirik di atas kubur. Ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Adapun ziarah kubur tidak ada masalah. Jangan sampai kita terlalu rigid sangat sampai ziarah kubur pun tak boleh. Ada orang yang dia terlalu begitu sangat, sampai dia kata jadi geng penyembah kubur lah apalah. Tidaklah sampai begitu. Kita datang kubur ni sebagai menziarahi dengan menjaga adab-adab dia, dengan menjaga pakaian dia, dengan menjaga cara kita ada di kubur. Kerana pakaian ni pun kena jaga juga kadang-kadang. Terutama ni bila raya ni kan, orang kita ni dalam waktu lain kubur tak datang, dia datang raya je. Kubur boleh jam dalam raya tuan-tuan. Tahun lain kubur kosong. Saya ingat kampung saya dulu, siap ada orang menjual lagi kat kubur kan, musim raya ni. Pagi raya tu semua orang pergi kubur. Dia macam tak ada hari lain, dia macam wajib. Ni tak betul lah tuan. Kubur bukan mesti datang pagi raya. Hari lain tuan nak datang lah. Tak ada masalah pun datang kubur hari lain. Tapi bila kita jadikan seolah-olah wajib datang kubur hari raya, ni tak boleh. Kita jadikan dia sebagai suatu kewajipan, tak boleh. Tak ada pun Nabi SAW suruh ziarah kubur waktu pagi raya, tak ada. Tapi bila datang ramai sangat ni, sampai orang berniaga tempat saya. Berniaga apa? Berniaga ni bunga bunga dengan bekas air kan. Orang nak siram atas kubur tu. Dia pandai dia jual bunga satu gulung berapa boleh buat duit dia bagi raya. Saya rasa kalau lama sikit biar tu, sikit lagi ada orang jual nugget, ada jual air, ada jual sosis kat situ makan atas kubur. Ni benda betul tuan-tuan. Ni kalau dibiar tuan-tuan, tak dijaga adab-adab di kubur, dia akan jadi begitulah. Penuh tuan-tuan, sesak. Pagi raya tu dah macam jam lah. Ingat sikit lagi dia akan panggil traffic light atau traffic light, polis trafik, ataupun panggil rela jaga kubur kan. Penuh sangat kubur. Benda ni tak betul tuan-tuan, tak betul. Adab-adab di kubur ni kena jaga. Pakaian ni pagi raya, datang pergi sembahyang raya bagus dah pakai telekuk. Pergi kubur pakai baju kebaya dengan kain bertebelah yang tak senonoh ni tuan-tuan. Adab-adab di kubur ni tak jaga. Kemudian duduk atas kubur orang, suka hati dia je. Tak boleh tuan-tuan, kita duduk atas kubur orang. Dia penat berdiri, dia duduk atas kubur orang, tak boleh. Ni satu perkara yang dilarang. Ni adab-adab ni kena jaga. Ni satulah tuan-tuan, adab-adab berkaitan berada di kubur ni. Yang keduanya adalah jangan jadikan kubur ni sebagai tempat sembahan, tempat beribadat. Kita beribadat ni dalam masjid dan surau, tempat lain, bukan jadikan kubur sebagai tempat beribadat. Kita menziarahi makam-makam orang yang soleh, tidak ada masalah. Kerana kesolehan dia, kita mengingatkan atas soleh dia, kita ambil, kita doakan atas dia, kerana jasa dia, ilmu dia yang dia ajar pada kita, itu sepatutnya. Bukannya kita pergi kubur tu, kita ambil berkat-berkat kubur tu pula. Itu tak boleh tu kadang-kadang. Sampai kadang-kadang ada setengah kubur-kubur para alim ni, mereka-mereka yang soleh ni tuan-tuan, terpaksa dibina grill tuan-tuan. Sebab apa? Sebab macam-macam benda pelik orang datang. Orang datang pergi ambil tanah lah, orang datang pergi cari nombor ekor kat situ lah. Macam-macam tuan, benda-benda ni berlaku. Dan benda ni berlaku khurafat ni tuan-tuan, bukan sahaja di Malaysia, bahkan di kebanyakan tempat dalam negara. Di dalam negara Islam tuan-tuan. Di Malaysia ni alhamdulillah kurang sikit. Dulu-dulu ada banyak, tapi sekarang ni dah dijaga. Kubur-kubur pun, kebanyakan perkuburan pun malam mereka dah tutup. Dah kunci pagar, tak nak bagi orang buat benda merepek atas kubur ni. Kubur ni tuan-tuan malam, bukan takut hantu tuan. Orang duk buat macam-macam untuk kubur ni malam-malam. Kampung saya pernah hilang
Dulu orang letak tanda nama kubur tu pakai tembaga kan. Tulis tembaga, tak. Hilang habis semua. Mak Gian ni malam-malam dia kopek, dia cabut, timbang itu tembaga tu tuan. Kumpul jual kaya, habis dah tak ada. Lepas tu barulah buat tulis tangan. Macam-macam. Ada kes dulu tempat saya tu, polis pergi tengok, tahan, tengok belakang, malam-malam kat kubur, tahan tengok belakang ada beg apa? Cabut batu nisan tuan. Batu nisan pun dia jual juga. Batu nisan yang mahal, yang apa nama, yang mama tu, mosek tu, dia curi juga batu nisan. Mati pun tak selamat juga, kena curi juga batu nisan. Ni benda-benda yang kena jaga tuan. Dan jangan jadikan sembahan ni, jangan kita jadikan kubur ni sebagai tempat keramat, memuja sesuatu. Saya pergi ke saya tengok baru ni dekat Afghanistan ni, punya dahsyat juga dia punya khurafat dia orang ni. Saya pergi ke makam salah satu daripada dia ni, mungkin tabi'in ataupun tabi'in, Lais bin Qais bin Abdullah bin Abbas. Ni cucu cicit Abdullah bin Abbas. Dia ni ada di Afghanistan, dekat Kabul kubur dia. Kubur dia tuan-tuan ada binaan lah. Tak biasalah tu makam orang soleh ni orang buat binaan. Ada grill atas dia. Ialah grill tu tujuan dia nak berjagalah supaya orang tak buat benda bukan-bukan kat situ. Dekat grill ni saya tengok banyak mangga apa nama? Mangga kecil tu, mangga biasa kita mangga grill ni. Mangga solek lah, mangga macam-macam, penuh. Saya nak tanya kawan saya orang Afghanistan, kata mangga banyak-banyak ni buat apa? Dia kata orang kat sini percaya kalau contohnya sayang pada seorang perempuan tu, nak bercinta dan sebagainya, tulis nama dua-dua, lock kunci cabut. Merepek. Penuh tu mangga makam tu. Dah nak cabut macam mana, kunci dia cabut, dia pegang. Dah satu kerja pula nanti kalau AJK tu datang nak kena pergi potong kad pula mangga satu-satu. Saya ingatkan benda ni berlaku kat Korea je. Korea tu biasalah tempat orang bercinta kan. Kita pergi kat Namsan Tower dekat atas tu, kan ada pagar tu orang duk tulis nama orang bercinta, mangga warna-warni pink kuning. Ingat kan berlaku kat Korea je. Kat Afghanistan pun ada juga pahaman ni. Lagi dahsyat buat kat kubur. Lagi dahsyat kubur. Ni adalah perkara khurafat. Menjadikan kubur sebagai tempat ibadat. Dia jadi tempat khurafat. Dekat luar tu pula ada seorang pakcik dia tunggu sila. Tu dia bercakap lah dengan dalam bahasa Afghanistan, bahasa dari tu, kita pun tak faham dia cakap. Saya tanya kawan dia cakap apa pakcik tu? Dia kata kalau kat kampung kata ada orang sakit, bagi tahu dia boleh doa daripada jauh daripada kubur ni. Dia boleh buat, dia boleh doa daripada jauh. Maknanya bagi dia duit, dia doa kat kubur tu, ahli keluarga kita kat kampung sihat. Tutup KPJ kalau boleh gitu tuan-tuan. Tak laku hospital kita. Ini semua benda-benda khurafat yang kena dijauhkan. Alhamdulillah Malaysia ni antara negara yang menjaga benda ni. Saya pergi ke Herat. Herat ni negeri wilayah Afghanistan yang bersebelahan dengan Iran. Ada satu kubur tabi'in juga. Dia mungkin lebih daripada tabi'in. Nama dia Abdullah Al-Ansari. Dia kata dia ni mungkin cucu cicit kepada Abu Musa Al-Ash'ari. Jauh lah, dah tujuh keturunan. Tapi dia orang yang soleh. Dia pernah sampai di Afghanistan. Dia orang Madinah sampai di Afghanistan dan mati dikebumikan di Afghanistan. Kubur dia tuan, saya pergi masjid tu, dia orang kata nak pergi ziarah tak? Kita pergilah ziarah, nak tengok kubur orang soleh kan, malam-malam nak tengok, pergi sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Kemudian kubur dia ni dia ada satu pagar yang lain di sebelah masjid. Banyak kubur, tengah-tengah tu ada satu kubur yang ditinggikan besar, ada pokok, ada lampu hijau. Maknanya dari jauh tu kita nampak gelap, ada lampu hijau tengah-tengah tu. Kita tengok, ni kot tepi, pergilah, habis sembahyang isyak tu jalan masuk dalam. Masuk tu tuan, saya ingatkan tak ada orang kat kubur tu. Keliling tu penuh orang rupanya dekat kubur-kubur lain tu. Duduk, ada yang bawa flas air, minum air teh sambil bersembang duduk atas kubur, ada yang berdoa. Berdoa bukan menghadap kubur, doa menghadap kiblat. Ni berdoa menghadap kubur, menangis-nangis apa semua. Yang lain-lain ni yang tak berjaga adab, duduk atas kubur tu tuan. Kubur tu dia buat macam sofa. Dia bawa flas air, letak air tu minum sambil duduk atas kubur tengok orang lain. Ini tu tuan. Ni yang Nabi sebut bahawa kuburahum masajid, menjadikan kubur-kubur ni sebagai tempat masjid pula, tempat dia beribadat, tempat dia berdoa. Ni bukan yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi SAW melarang kita daripada menjadikan kubur-kubur ni tempat sembahan, supaya kita tidak menjadi seperti ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur rahib-rahib mereka sebagai arbaba min dunillah, Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok kubur-kubur rahib-rahib, bahkan tuan-tuan boleh tengok di Baitul Maqdis, kubur-kubur nabi-nabi yang ada di sana, yang di bawah penguasaan, kan ada sebahagian kubur di bawah kuasa orang Islam.
Ada sebahagian kubur di bawah kawasan orang Yahudi dan Kristian, kubur-kubur Nabi ni. Kita tak boleh buat apalah, memang di bawah kawasan dia. Mereka jadikan kubur-kubur ni tuan-tuan seperti mana tempat-tempat ibadat. Mereka sembah kubur-kubur ni tuan-tuan. Ini satu benda yang tak betul, dan Nabi SAW larang, kerana perkara ini akan membawa kepada kesyirikan. Dan sebab itulah kita tengok, saya pun faham jugalah kadang-kadang kenapa kerajaan Saudi ni dekat perkuburan Baqi' tu dia terpaksa hilangkan tanda-tanda nama ni. Terpaksa hilangkan. Bukan kerana, yelah, kita orang Malaysia kita katakan bagus ada tanda nama kerana kita nak ziarah, tahu makam sahabat, makam isteri, tahu. Kita orang Malaysia tak apa tuan-tuan. Ni orang negara lain tuan-tuan. Tuan-tuan tengok orang negara lain bila pergi ke sana buat benda merepek macam mana. Pergi ke Kaabah tu tuan-tuan, ambil kopiah ni sapu ke Kaabah. Kemudian ni sekarang ni ada penghadang jauh sikit, tak apalah. Dulu tu tengok sapu Kaabah, buat benda pelik-pelik. Tu yang menyebabkan di kat sana, kalaulah mereka ni ada kubur-kubur sahabat, kubur isteri Nabi, kubur ahli keluarga Nabi ni ada tanda nama, saya ingat macam-macam dia buat nanti. Takut dia ambil tanah tu buat balik lah, apa benda, dia buat benda-benda merepek gitu. Maka terpaksa juga kadang-kadang saya fikir faham, betul jugalah kena jaga benda ni. Kerana kalau tak buat ni, orang yang datang daripada macam-macam negara yang tak faham agama ni, dia akan buat benda-benda yang khurafat di atas kubur-kubur orang yang soleh. Ni kuburan Baqi' kan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok polis pegawai Masjid Nabawi tu, bila kita datang depan makam Nabi tu kan, dia kata haji, dia tak nak bagi kita lama-lama sangat kat situ kan. Sebab apa? Sebab ada orang yang dia takut dia beribadat menghadap gitu pula. Betul dia kata menghadap kiblat kan. Tak apa, kita ziarah Nabi bagi salam, tidak ada masalah. Ziarah Nabi bagi salam, duduk hijab, tapi dia sampai takut dia menyalahgunakan peluang yang diberi tu. Saya ada kawan belajar Madinah, dia kata ada selepas daripada musim haji, mereka ni biasa akan dipilih untuk bersihkan dalam makam Nabi tu. Dia kata dalam makam tu, dalam keadaan pegawai masjid tu Allah orang tak bagi lama pun, dia kata lepas musim haji masuk dalam kawasan luar makam tu dalam tu, depan tu ada pagar tu lagi. Dia kata penuh kertas-kertas, dia kata kertas-kertas macam ni, orang duk tulis hajat, doa apa semua, dia sempat campak dalam makam Nabi, betul. Mengotorkan makam Nabi, tuan-tuan. Sebab ada orang nak kena bersihkan. Itu dalam keadaan ada orang halau tak bagi duduk lama. Maknanya pegawai tu mungkin terleka sekejap tengok tempat lain, dia boleh kertas, dia balik campak macam tu. Suka hati dia. Ingat siapa nak baca nota tu dalam tu. Ni benda-benda khurafat. Tuan-tuan bayangkan kalau tak ada pegawai yang jaga depan tu. Saya ingat penuh kertas tu, setiap hari kena ada orang bersihkan tempat tu kertas. Ini benda-benda khurafat yang ada di perkuburan yang kita kena jauhi. Kubur-kubur ni, daripada buat-buat benda begini. Begitu juga anak murid kepada syekh-syekh, kena hati-hati juga. Kadang-kadang syekh ni dah mengajar benda yang betul, dah mengajar ilmu adab yang betul, tapi anak murid yang terlalu mengagungkan, sepatutnya kita mengagungkan guru kita dengan kita beramal dengan ilmu dia. Kita ni jadi semangat nak belajar, nak jadi alim macam dia, beramal dengan ilmu-ilmu yang dia tinggalkan. Tapi tak, dia pergi hias kubur guru dia hingga melampau-lampau. Kita tengok kan pernah jadi satu kes di Indonesia. Saya tak nak sebut lah siapa Habib yang meninggal kan. Dia adalah orang yang soleh, tidak ada masalah. Dia orang yang soleh, dia mengajar dengan ajaran yang betul. Tapi anak murid dia terlalu memuja dia hingga letak gambar, hingga letak kalung bunga, dah macam orang bukan Islam yang meninggal. Ini satu benda yang tak betul. Kita kena berhati-hati dan berpada-pada dalam memuliakan ataupun memuliakan tempat perkuburan ni. Sebab itulah di sana adanya larangan daripada membina binaan di atas kubur. Adanya larangan, tak boleh meninggikan kubur, tak boleh mengecat kubur. Dalam keadaan tak boleh cat kubur ni pun, tuan-tuan tengok kubur kadang-kadang berwarna-warni kadang-kadang. Sekali saya ingat dekat kampung saya tu, kubur kan warna putih. Yalah, kalau nak cat balik putih, nak bagi kemas semua, tidak ada masalah lah. Ni tapi cat sampai warna pink, warna kuning. Dia kata tujuan apa? Supaya senang nak kenal kubur atuk dia. Dia jauh tu, warna pink tu kubur atuk aku tu. Tuan-tuan, ni benda merepek, tuan-tuan. Tak perlu buat benda begini. Dia kubur yang sebaik-baik kubur adalah seperti mana perkuburan Baqi', tuan-tuan tengok. Dia tak ada tanda sangat pun. Dia ada sekadar mungkin satu batu tanda gitu. Cukuplah tanda begitu kan. Ni yang bagusnya, orang Arab ni bak kubur dia bagus gitu. Tuan-tuan pergilah mana-mana pun, kubur dia lebih kurang begitulah. Kubur dia tidak ada terlalu bermegah-megah, terlalu mewah-mewah. Tetapi kalau macam kita ni, kubur sekadar nak buat kepuk, tak nak bagi tanah tu jatuh, tak ada masalah. Tapi yang dilarang tu adalah membina binaan di atas kubur. Bina sampai mosaik sampai tinggi apa semua tu. Ini suatu benda yang tidak dibenarkan oleh Islam, kerana dia menjurus kepada
nanti orang akan melakukan perkara khurafat. Lebih-lebih lagi dia adalah seorang yang tokoh yang dikenali dan sebagainya. Orang kata, oh ni dulu orang soleh, dia ni orang baik dulu mati kat sini, dia buat kubur besar. Lama sikit nanti takut ada orang datang puja buat benda, bukan dekat situ. Ini benda yang dilarang dalam Islam. Baik. Hadis seterusnya Nabi SAW sebut, أنه تقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد يلذن به وأنهم يتسافدون في الطريقة كما تسافدوا البهائم. Hadis ni yang tentang saya sebut tadi. Kaum lelaki akan berkurang jumlahnya, wanita akan bertambah ramai, sehingga seorang lelaki menanggung 50 orang wanita, dan bahawa mereka bersetubuh di jalan-jalan seperti binatang. Baik. Ini Nabi sebut bahawa keadaan yang akhir betul-betul dekat dengan kiamat nanti, di mana jumlah orang lelaki semakin berkurangan hingga seorang lelaki nisbah dia kepada 50 orang wanita. Dan kita pernah sebut sebelum ni bahawa jumlah ini berkurangan, orang lelaki jadi sedikit jumlah dia, bukan kerana kadar kelahiran rendah, akan tetapi kerana ramainya orang lelaki telah terkorban ketika berhadapan dengan Dajjal, ketika berhadapan dengan Ya'juj Ma'juj, ketika berhadapan dengan fitnah-fitnah yang berlaku, peperangan yang berlaku akhir zaman, hingga menyebabkan orang lelaki tinggal sedikit dan orang perempuan jadi ramai. Itu punca dia. Jangan kita duk tunggu bilalah nak jadi orang perempuan ramai ni, tuan-tuan. Kita Malaysia ni, statistik latest ni, orang lelaki lagi ramai daripada perempuan tu sebenarnya. Orang lelaki lagi ramai daripada perempuan, statistik di Malaysia. Tapi kadang tak nampak mana pergi orang lelaki ni kan. Pergi mesyuarat ke, pergi apa, mesyuarat PIBG, orang perempuan pergi mesyuarat apa lah, semua orang perempuan pergi kan. Kadang-kadang kita buat program volunteer banjir, nak suruh orang ni lah, budak-budak muda ni minat nak bekerja volunteer, jadi kita open volunteer nak bersih rumah banjir. Nak bersih banjir ni tuan-tuan, kena tenaga orang lelaki kuat kan. Nak pergi angkat barang, lagi bersih ke rumah makcik-makcik, macam-macam benda dia, kain tahun 50-an dia simpan lagi, botol air lah, peti dan semua nak bersih dengan lumpur, almari-almari tu kena tenaga lelaki. Bila kita buka orang lelaki adalah daftar 3 orang, 4 orang, 40 lagi orang perempuan. Orang lelaki ni tak tahulah pergi mana tuan. Masuk universiti lagi lah tuan. Masuk universiti, lelaki lagi hilang. Dia kecuali universiti teknikal kan. Universiti UTHM, UTM, Universiti Engineering. Itu lelaki tu boleh tengok banyak. Tapi kalau tuan pergi IPTA ni, UIA ke apa, tu akan nampak perempuan lagi banyak daripada lelaki. Mana pergi orang lelaki ni tuan? Saya masa saya buat master, saya seorang-seorangnya, batch saya tu saya seorang-seorangnya lelaki Melayu tuan. Seorang-seorangnya lelaki Melayu. Mana orang lelaki ni tak tahulah gimana. Dia nak kata tak ramai, ada tapi tak tahu gimana. Dah lah lelaki ni tak ramai kat universiti. Kemudian ada tu lembut pula tu, tak jadi lelaki pula. Tengok lelaki dah tak ramai, jadi dia lembut pula dia ni. Dia kat universiti ni tempat orang macam-macam lah, berubah kan. Dulu kita tengok rambut, uish, datang dari mana ni, rambut perang sekali. Tengok muka Melayu, rambut perang datang dari mana. Dengar bercakap, loh kecek Kelantan, kampung mana tak tahu, datang masuk universiti apa kecek. Culture shock ni, dia macam-macam. Jadi culture shock ni tuan. Tapi kita nak ceritanya orang lelaki ramai, cuma orang lelaki ni tak nampak pergi mana. Tak nampak pergi mana. Cuma ada berita baik lah untuk pakcik-pakcik yang ada depan saya ni. Ada statistik sebut bahawa di Selangor dan juga di Johor, perempuan umur 30 tahun yang tak kahwin lagi ada 2 juta orang. Ini berita baik. Pakcik-pakcik semua. 30 tahun, orang perempuan umur 30 tahun ke atas tak kahwin lagi, ada 2 juta kat Selangor dengan kat Johor. Ramai. Mana pergi orang lelaki ni sampai lari 2 juta ni, jumlah ni tak stabil, 2 juta ni lari mana. Salah satunya tadi balik semula cerita kat universiti tadi lah. Orang lelaki tak masuk universiti, perempuan masuk universiti. Bila keluar orang perempuan ni dapat kerja bagus-bagus, dapat kerja pangkat besar apa semua, jadi PTD, timbalan ketua pengarah, jadi doktor apa semua. Yang lelaki ni tak nampak lah, nak pergi Minang pun segan. Yang kawan tu PTD, ni kerja apa? Kerja bawa food panda. Jadi nak pergi duit ada bukan tak ada, tapi nak pergi tu jadi segan. Segan. Kadang-kadang tak ada apa pun tapi segan. Tu yang menyebabkan akhirnya orang orang perempuannya dia ramai tak kahwin. Ini jadi masalah juga sebenarnya. Dia akan menyebabkan perkara-perkara yang tak elok juga berlaku kalau tidak dijaga dengan betul. Satu lagi juga adalah disebabkan
kita ni bab kahwin ni agak susah jugalah. Bab kahwin ni agak susah. Sebenarnya kalau kita mudahkan urusan perkahwinan dengan kita tidak terlalu mengikut budaya-budaya yang tidak betul ni, dia akan mudah sebenarnya. Islam ni kalau ikutkan kahwin mudah je tuan, tak susah pun. Tapi kerana kita ni terikut-ikut budaya ni jadi menyebabkan susah. Menyebabkan orang budak-budak muda nak kahwin terpaksa kumpul duit, payah apa semua. Sekarang ni tunang pun macam kahwin kadang-kadang kita tengok kan. Tunang pun macam kahwin. Dengan pasang kemah, dengan apa semua. Semua benda dia nak buat dengan pelamin ni. Sikit-sikit lagi dia nak panggil tarian naga, singa apa semua nak bagi meriah tunang tu tuan. Dia berbebankan. Dalam bila tak jadi putus tunang jadi malu kat situ kan. Sebab apa? Sebab tak kena. Nabi SAW sebut bahawa sembunyikan pertunangan. Tunang ni senyap-senyap je. Sebab tunang ni tujuan dia nak bagi kenal je. Dah tunang, jadi kenal lah. Dia ni macam mana perangai dia apa semua. Kalau rasa macam tak ngam, boleh putus, tak ada masalah. Tapi kita ni tunang, buat majlis apa semua, datang 30 kereta dengan kemah, dengan nasi berani, dengan sembelih kambing apa semua. Tu bila nak putus tunang, bila tengok macam tak kena, nak putus tunang jadi malu. Bila putus tunang, sebab kita tak ikut syariat yang diajar oleh Nabi SAW. Tu baru cerita tunang, tak perlu cerita lagi majlis kahwin nak sampai berpuluh ribu, habis ke situ terpaksa berhutang dan sebagainya, menyebabkan susahnya perkahwinan dan akhirnya orang ramai tak kahwin. Dan bila ramai tak kahwin, dia akan memudahkan perkara maksiat. Wa annahum yatafasaduna fit tariqat kama tatasafadu al-bahaim. Dan nanti akhir zaman, nanti dekat-dekat dengan kiamat, manusia ni akan jadi teruk, akhlak tidak ada akhlak lagi, mereka bersetubuh di jalan-jalan seperti binatang. Sebutlah hadis ni. Mereka ini bersetubuh di jalan-jalan seperti binatang. Macam kita tengok binatang lah, kucing. Ikut suka dia nak buat mana, belakang stand motor, kat tiang telefon, dekat belakang kursi plastik, kedai mamak, kat mana-mana je dia nak buat, dia buat je. Bersetubuh di jalanan juga. Ada tafsiran ulama moden disebut bahawa dia ni maknanya di jalanan ni dia boleh dilihat oleh semua orang. Di jalan ni maksud dia boleh dilihat oleh semua orang. Sebab tu orang niaga di jalanan, sebab nak dilihat oleh semua orang. Mungkin maksud dia juga tidaklah sampai orang ni duduk tepi jalan buat benda tu, tapi dia tetap boleh dilihat oleh semua orang. Macam kita tengok hari ni tuan-tuan. Hari ni benda ni boleh dilihat oleh semua orang. Orang ni buat tapi dia boleh dilihat oleh semua orang. Kalau dulu orang mungkin nak tengok benda lucah ni dulu mungkin dia dia kena cari tape VHS tu zaman dulu kan, VHS tu. Kemudian nak cari tape tu pun dulu bukan mudah nak cari tape tu. Saya tak sempat lah zaman tape tu. Saya tak ada pun zaman tape tu. Mana nak cek player lagi. Kemudian upgrade sikit zaman VCD. VCD orang dulu jual-jual CD cetak rompak semalam, ada dia jual sikit-sikit. Sekarang tu dia tak perlu VCD, tak perlu apa semua di hujung jari je. Kalau orang yang dia menggunakan telefon ni dengan cara yang tidak baik, dia boleh klik apa semua dia boleh tengok bila masa je. Dan ada yang buat live dan macam-macam tuan. Dan benda ni tuan, orang tak malu. Tuan jangan pelik dah tuan. Saya bukan cerita pasal luar negara. Tuan mungkin tak tengok Twitter. Saya pun bukan generasi Twitter. Twitter, Facebook ni generasi orang umur 30-an ke atas orang main Facebook. Budak muda tak main Facebook dah tuan. Dia kata Facebook ni geng bapak-bapak dah, dia kata orang tua dia kata main Facebook. Orang muda dia banyak ke Twitter. Twitter dia tidak ada censored seperti mana Facebook. Twitter tak ada censored. Gambar dekat situ tidak ada censored. Dan kalau tuan-tuan tengok Twitter ni, kita masuk dekat geng-geng ni punya tweet tuan, mereka sebut dengan terang, mereka buat dengan siapa apa semua, gambar dia apa semua, tak ada malu. Dan mereka ni ada community tuan tu. Budak Melayu semua, tengok muka Melayu, tweet dalam bahasa Melayu apa semua. Tapi bila kita tengok tu, Allah, sampai macam ni, mereka punya tak malu tu hingga boleh dilihat oleh orang lain. Sampai ada yang buat benda tu jadi duit tuan. Maknanya siapa nak tengok dia buat ni, boleh subscribe dengan dia, boleh apa semua, PM dia apa semua dia boleh bagi. Ini yang boleh jadi juga dimaksudkan oleh Nabi SAW, mereka bersetubuh di jalan-jalan seperti binatang. Maknanya semua orang boleh tengok. Walaupun mereka tak buat tepi jalan, tapi semua orang yang nak tengok boleh tengok benda tu. Nampak? Dahsyat tengok Twitter ni tuan. Twitter ni, inilah geng LGBT ada dekat situ, inilah geng yang macam-macam semua dekat situ tuan. Budak-budak muda ni. Kalau tuan-tuan tengok Jakim ke Dr. Zul ke siapa dia jembat autoriti dalam agama dekat Twitter, memang selalu kena hentam tuan. Jakim baru ni tweet pasal LGBT, kena hentam kan dalam Twitter tu. Teruk dahsyat. Benda ni kat Facebook tak nampak. Sebab Facebook ni, orang yang 30-an ke atas, cerita ni kita tak berapa sangat lah benda-benda begini.
Tapi kalau dekat Twitter ni, kita tengok benda ni marak, dahsyat sekali. Tak percaya kalau tuan-tuan ada Twitter, tuan boleh tengok Twitter. Twitter ni dahsyat, komuniti di situ. Saya dulu cuba dulu juga. Mereka kata Twitter ni kena juga dakwah dekat Twitter ni untuk golongan muda ni. Cubalah hidup kat situ, main sekejap, seminggu dua tu saya tak boleh hidup kat Twitter ni. Lain macam dia punya dunia dia kat situ lain macam. Lain macam. Kita tak boleh nak hidup dalam tu. Dahsyat tuan-tuan. Dahsyat. Bermula tak malu daripada mana tuan-tuan? Dia takkan tiba-tiba orang jadi tak malu sehingga sanggup menunjukkan apa yang dia buat sepatutnya secara tertutup tapi duduk depan orang ramai. Dia bermula secara sedikit-sedikit tuan. Ini satu bahana yang menimpa umat akhir zaman. Orang jadi tak malu tuan. Orang jadi tak malu. Kerana konten, kerana nak kejar like, nak kejar follower, dia jadi tak malu. Tu tengok TikTok ni kan. TikTok ni bagus juga. Dia ada banyak kat informasi kat situ. Bukannya bab joget je, banyak je. Kalau tuan-tuan tengok macam mana nak ambil gambar, macam mana nak betul komputer, semua dia ada je trik-trik kat situ. Tapi yang teruknya, dia jadi tempat orang budak Melayu kita berjoget tuan-tuan. Budak perempuan lah tu utamanya. Orang lelaki kalau berjoget orang tak pandang. Dia budak perempuan ni. Budak perempuan dengan pakaian yang tak senonoh, kadang-kadang pakai baju kurung. Kadang-kadang pun bukan budak-budak pun, mak-mak orang juga umur dah 30-an, 40-an, yang kerja pejabat pun semua buat video berjoget-joget kat situ. Dia hilang malu sedikit demi sedikit. Maka tak pelik lah tuan, kalau satu hari nanti disebut macam Nabi SAW ni, mereka akan jadi seperti mana binatang. Hilang malu terus. Sebab dia sikit. Macam mana kita tengok apa yang berlaku di barat. Mereka ni hilang malu sikit-sikit lama dah kan. Mula-mula mereka pakai pakaian pun tak cukup kain ni, lama dah sikit. Kemudian pakai bikini di pantai. Kemudian topless pula, atas tak pakai spender je. Kemudian ada tempat yang memang mereka ditelanjang di pantai-pantai. Mereka jadi begitu. Sikit. Akhirnya jadi macam binatang. Kalaulah moden tu mesti pakaian tak cukup kain, dah tentu binatang tu lebih moden daripada kita. Kerana binatang tak pakai apa-apa. Tapi kita ni sepatutnya manusia menutup maruah kita, menutup aib kita, menjaga malu kita ni di hadapan orang ramai. Tapi malu ni makin lama makin hilang. Itu kena kita jaga, kena pupuk malu ni dalam kalangan ahli keluarga kita, anak-anak kita. Jangan sampai mereka ni tak erti malu. Kadang-kadang kerana nak mengejar, ni lah sosial media punya kesan buruk dia adalah kerana kita nak kejar follower, nak kejar like banyak, nak kejar benda ni cepat apa semua, nak cepat popular. Tak tahulah popular ni bukan dapat apa pun. Tapi menyebabkan akhirnya mereka sanggup buat benda-benda yang tak elok tuan. Terutamanya perempuan lah, kita kena jaga kan, Kesian kita tengok benda-benda ni. Kalau lah benda ni akan menyebabkan dia azab nanti, hilang maruah keluarga. Kalau lah saudara mara tengok dia macam ni kan, mungkin mak ayah dia tak nampak TikTok dia ni, tapi benda ni bila viral dia sampai ke ahli keluarga dia, akan memalukan ahli keluarga dia. Ini satu benda yang tidak baik. Kita kena jaga, awasi ahli keluarga kita. Baik. Kemudian sedikit lagi, lenyapnya tauhid. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la taqumas sa'ah hatta la yuqala fil ardi la ilaha illallah. Sedangkan menurut riwayat Muslim, la taqumas sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Artinya tidak akan terjadi kiamat sehingga di muka bumi tidak terdengar lagi ucapan la ilaha illallah. Kiamat tidak akan terjadi ikut riwayat Muslim sehingga di muka bumi tidak terdengar lagi ucapan Allah Allah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la taqumas sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Kiamat tidak akan dialami oleh siapa pun di muka bumi yang mengucapkan Allah Allah. Baik. Ada dua pendapat kata Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam memahami sabda Rasulullah SAW di atas, sehingga di muka bumi tidak terdengar lagi ucapan Allah Allah. Pertama, bahawa maksudnya tidak ada lagi orang yang mengingkari kemungkaran dan tidak mencegah temannya melakukan kemungkaran sekalipun dia melihatnya. Maknanya beliau ungkapkan sehingga tidak ada lagi mengucap Allah Allah sebagaimana diungkapkan dalam hadis riwayat Abdullah bin Amr. Maka tinggallah orang-orang bodoh yang ada di sana, mereka tidak mengenal perkara makruf dan tidak mengingkari perkara mungkar. Baik. Kata Imam Ibn Katsir, pendapat dia yang pertama, dimaksudkan tak ada lagi orang ucap nama Allah ini adalah orang tidak lagi mencegah kemungkaran. Kan kalau kita orang buat mungkar, kita sebut Allah Allah, ingatlah Allah, jangan buat maksiat, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni tak ada lagi orang yang mencegah kemungkaran ni. Orang yang mungkar akan dibiarkan dengan mungkar, dan akan terus berluasa hinggalah orang ni tidak kenal lagi mana yang baik, mana yang mungkar. Tak ada orang yang tegur. Maka sebab tu tuan-tuan, amal ma'ruf nahi mungkar ni kena berterusan. Kalau dihentikan,
dia akan menyebabkan dekatnya kiamat. Kerana amal ma'ruf nahi mungkar bila dihentikan, bukan sahaja kiamat, bahkan dia akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam riwayat lain seorang tanya pada Nabi SAW, bagaimana kalau Allah Taala timpa musibah tapi tempat tu masih ada orang yang soleh? Anuhlika wa fina salihun, adakah kami ni akan binasa sekali walaupun di kalangan kami ada orang soleh? Nabi kata semua sekali kena. Kenapa? Kerana orang yang soleh ni tadi tidak mencegah kemungkaran. Ada berlaku kemungkaran tempat dia, orang buat macam-macam benda maksiat, dia tahu tapi dia tidak mencegah kemungkaran. Nabi sebut man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa bil lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Kalau nampak kemungkaran, Nabi sebut apa? Falyughayyirhu bi yadihi, dengan kuasa dia, dengan tangan dia, fa illam yastati' fa bi lisanihi, dengan tegur dengan lidah dia, fa illam yastati' fa bi qalbihi, kalau tak mampu juga dengan hati kena benci, wa dhalika adhaful iman. Dan benci dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Ini tak ada langsung. Maknanya kemungkaran ini tidak dicegah langsung, maka akan menyebabkan berlakunya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala akan turunkan azab. Maka bila dekat kiamat nanti tak ada orang lagi yang mencegah kemungkaran akan berluasa, maka pada waktu itu orang tak kenal Allah Subhanahu wa taala lagi, orang akan terus melakukan kemungkaran, maka ketika itu kiamat ini akan berlaku. Kedua, kata Imam Ibn Katsir bahawa maksudnya sehingga di muka bumi ini tidak ada lagi yang mengingati Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang mengenal namanya, iaitu ketika zaman sedemikian rosak, kekafiran, kefasikan dan maksiat bermaharajalela di mana-mana, sebagaimana disebutkan hadis, kiamat tidak akan terjadi sehingga tidak ada lagi ucapan la ilaha illallah. Kata dia pendapat kedua adalah pada waktu tu orang tak kenal Allah lagi. Ada setengah ulama sebut, dia kata ini adalah selepas daripada orang beriman dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana lepas orang beriman dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak terus berlaku kiamat, dia akan ada satu tempoh masa. Satu tempoh masa ni ada ulama kata 2 generasi. Ada tempat generasi. Generasi ni adalah 25 tahun dalam ilmu sosiologi. 25 tahun. Kenapa? Kerana kebiasaan orang kahwin umur 25 tahun akan ada anak seorang lagi. So lebih kurang 25 tahun. So 25 tahun ni lepas orang beriman ni mati, semua dimatikan, yang kena Allah semua mati, yang hidup ni semua tak kena Allah. Dalam masa 25 tahun ni tak ada seorang pun sebut Allah Subhanahu taala. Tak ada seorang pun sebut nama Allah. Tak kenal Allah. Macam nak sebut nama Allah? Tak kenal. Maka pada waktu tu tak ada orang lagi sebut Allah, tak ada orang sebut la ilaha illallah, maka akan berlaku kiamat. Kita ni atas muka bumi ni tuan-tuan, ucapan Allah ini sentiasa diucap. Paling mudah sekali adalah dengan azan. Azan ini diucap sentiasa di atas muka bumi ni. Sebab tu tuan-tuan, azan ni, solat kita ni berdasarkan matahari kan. Dekat timur ni baru subuh, Jepun baru subuh azan. Kemudian yang belakang ni baru isyak tadi. Yang nak pusing matahari ni, dunia belah belakang ni baru isyak. Belah Europe apa semua ni baru isyak. Kemudian pusing belah kita pula naik matahari, kita baru nak subuh. Orang sini, orang Jepun dah azan Zuhur dah. Kemudian dia gerak sikit, yang ni asar, yang ni Zuhur, yang ni masuk. Azan ni sentiasa berkumandang tuan-tuan. Kerana pergerakan ni masih ada orang yang solat, masih ada Bilal melaungkan azan. Tapi bila orang beriman ni mati, azan ni tak ada orang sebut dah. Tak ada orang sebut azan atas muka bumi. Dan orang semua tak kenal Allah Subhanahu wa taala, tak ada yang semayang, tak ada siapa yang sebut Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itulah kiamat akan berlaku. Wallahu alam. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.